Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Muslimin muslimat khasnya warga di Nasjid Jati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumaat, 3 hari bulan September bersamaan dengan 25 hari bulan Muharram 1443 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua di dalam perlindungan, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini saya ingin untuk berkongsi ilmu di dalam tafsir Al-Quran, dan kita masuk kepada surah yang baru, ini surah Al-Munafiqun. Alhamdulillah, kita dah lalu dah surah Al-Jumu'ah pada minggu sebelumnya. Jadi pada hari ini kita masuk surah baru, surah Jumu'ah. Jadi sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita membaca, mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, surah Al-Jumu'ah ayat 1 dan 3 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العظيم. Surah Al-Munafiqun ayat 1 hingga ayat 3. Surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan puan rahimakumullah, kita dengar perkataan Al-Munafiqun jelas pada kita tentang golongan munafik. Al-Munafiqun maknanya munafik. Bahasa Arabnya adalah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun plural ataupun jamak di dalam bahasa Arab, dan yang singularnya ataupun mufradnya adalah munafik. Al-Munafiq jamak dia Al-Munafiqun, maknanya orang-orang yang munafik, plural ataupun jamak. Ada satu surah khusus di sini tentang golongan munafik. Sebelum kita pergi jauh tentang surah Al-Munafiqun, ingin saya jelaskan hakikatnya kehidupan ataupun keadaan manusia atas muka bumi ada 3 golongan yang besar. Di permulaan surah Al-Baqarah lagi Allah Subhanahu wa taala bentang pada kita tentang manusia ni ada 3 golongan. Pertama, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa. Kedua golongan kafir ataupun disebut orang yang musyrik. Ketiga adalah golongan munafik. 3 golongan di permulaan Al-Baqarah. Lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang maknanya golongan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat yang pertama. Kemudian 2 ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebut tentang golongan kafir. Golongan yang beriman, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 4 ayat ini tentang golongan yang beriman. Kemudian 2 ayat berikutnya tentang orang-orang yang kufur.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ayat 6, ayat 7 tentang golongan kufur, kafir. Dan bermula daripada ayat 8 hingga ayat 20 di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang golongan munafik. Ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Maksudnya, wa minan nas, di kalangan manusia wahai Muhammad, may yaqulu, ada orang yang berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Betulkah mereka beriman? Wa ma hum bimu'minin, wahai Muhammad, mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka memperdayakan Allah Ta'ala, mereka nak tipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan hakikatnya tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka, dan mereka tidak merasai akan tipuan mereka terhadap diri mereka sendiri pun. Bermula daripada ayat 8 hingga ayat 20 kata ulama, Allah Ta'ala bentangkan tentang sifat-sifat golongan yang munafik, yang pada zahirnya Islam, dalam hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cerita ringkasan tentang orang munafik terdapat di dalam surah Al-Munafiqun 1. Dan bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, ada satu peristiwa berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda balik daripada peperangan Badr Mustalaq, dan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan telah singgah di satu telaga untuk bagi minum pada sahabat-sahabat, melihat seketika daripada perjalanan yang agak jauh dalam peperangan Badr Mustalaq. Dan wakil daripada sahabat, seorang sahabat bernama Jahjah bin Mas'ud, dia nak ambil air bagi pihak Nabi SAW, satu telaga. Dan waktu yang sama juga seorang wakil daripada puak-puak munafik ni, bernama seorang sahabat lagi, satu sahabat bernama Jahjah bin Mas'ud, yang keduanya bernama Sinan. Bernama Sinan ni daripada golongan Bani Khazraj. Jadi Sinan daripada Bani Khazraj datang, dan waktu yang sama juga Abu Jahjah datang. Bin Mas'ud ni datang untuk ambil air. Berebutlah mereka dengan telaga yang satu, timba yang satu dan sebagainya, berebutlah. Jadi mereka ni berebut nak ambil air bagi kaum mereka, yang ni pula kebetulan datang nak ambil air untuk kaum mereka. Berlakulah perebutan. Waktu yang sama datangnya Abdullah bin Ubay, yang dikenali sebagai ketua munafik di zaman Nabi SAW. Untuk makluman kita bersama, Abdullah bin Ubay ni dia berasal daripada Madinah, dia duduk di Madinah, orang asal Madinah. Bila mana Nabi SAW dan sahabat hijrah daripada Mekah datang ke Madinah, maka seolah-olah kedudukan dia tergugat. Sahabat-sahabat telah muliakan Nabi SAW sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedudukan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin telah jatuh. Orang tak hormat pada dia. Tambahan pula dia selalu pembohongan dan sebagainya pada rakyat jelata, tidak amanah dan sebagainya. Jadi dia amat marah. Di sinilah dia ambil kesempatan, kata dia, tengok kamu puak-puak Aus dan Khazraj, kenapakah kamu ni bagi pulang kepada Muhammad? Dia ni daripada Mekah hijrah ke Madinah. Dia ni bukan orang asal Madinah, dia ni pendatang, parti. Kalau kita agak parti lah, pendatang tanpa izin. Mereka tuduh Nabi SAW dan sahabat saat ni golongan pendatang tanpa izin. Tak layak kita bagi kedudukan pada diri dia. Kita akan halau dia. Nanti kita balik Madinah, kita akan halau dia. Nampak? Jadi kata-kata Abdullah bin Ubay ni kepada sahabat-sahabat mereka, khususnya di dalam perbalahan tadi, patutnya kita halau dia ni. Abu Jahjah bin Mas'ud ni, dia ni bukan orang sini sebenarnya. Muhammad ni bukan orang sini, kita halau dia. Kenapa kamu bagi pertempatan pada dia? Sekarang dia dah berharaja, dia ada buat rumah dan sebagainya. Dan di sana ada golongan Ansar, orang Islam, telah bersama-sama Nabi SAW di dalam membangunkan Islam. Jadi perbualan
di kalangan mereka, khususnya arahan daripada Allah bin Ubay didengari oleh Zaid bin Arqam yang ketika itu masih lagi kecil. Hasrat Allah bin Ubay untuk halau Nabi SAW dengan kata, kita balik Madinah, kita halau Muhammad ni dengan pengikut-pengikut dia. Jadi kata-kata ini amat sensitif, bersifat perkauman. Jadi Zaid bin Arqam datang kepada Nabi SAW. Dia cerita, wahai Rasulullah, sebenarnya aku dengar kat telaga tadi, baru aku dengar tadi kat telaga, di mana Allah bin Ubay ingin hasrat untuk halau kita, keluar kita daripada bumi Madinah sendiri. Jadi Sayyidina Umar pun dengar, sahabat-sahabat besar pun dengar. Jadi kata mereka, bolehkah kita percayai tentang seorang kanak-kanak yang kecil lagi sampaikan berita ni? Lalu Nabi SAW ambil jalan pendekatan. Kita dengar dulu, jangan kita ambil keputusan. Kita dengar dulu satu pihak dan kita tanya yang lain-lainnya, betul atau tidak tentang hasrat Allah bin Ubay untuk halau ataupun keluarkan kita, usir kita daripada bumi Madinatul Munawwarah. Nampak? Jadi hakikatnya benar. Ada sahabat-sahabat yang cukup turut mendengar tentang hasrat Allah bin Ubay untuk halau ataupun usir baginda dan sahabat daripada kota Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi dah tahu dah hakikat sebenarnya tentang pakatan sulit puak-puak munafik ingin untuk keluarkan baginda dan sahabat daripada bumi Madinah. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Maksudnya, wahai Muhammad, idza ja'akal munafiqu, bila mana puak-puak munafik ni, Allah bin Ubay ni datang kepada kamu wahai Muhammad. Qalu, kata mereka, nashhadu innaka la rasul, wahai Muhammad, kami nak saksi kamu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kami tak nak halal kamu pun wahai Muhammad. Betulkah yang kamu ingin untuk usir aku? Nabi SAW tanya Allah bin Ubay. Tidak. Siapa beritahu wahai Muhammad? Siapa beritahu wahai Muhammad? Jadi Allah bin Ubay ni dia seolah tarik balik. Aku tak kata pun. Allah ada Zaid bin Arqam, budak kecil lagi, mana boleh kira budak-budak kecil. Nampak? Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah Taala Maha mengetahui bahasanya baginda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ajar agama daripada sahabat kepada umat dan sebagainya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Taala nak saksi bahasanya puak-puak munafik ini seorang yang pendusta. Cakap saja, maknanya zahirnya baik tapi hakikatnya ingin untuk usir baginda dan sahabat daripada bumi Madinatul Munawwarah. Nampak? Jadi zahirnya kamu nak percaya ke wahai Muhammad, Rasulullah, kamu ni Rasul Allah Taala, kami dah puji kamu, kami dah sanjung kamu dan sebagainya. Jadi kamu pula tuduh kami. Kamu pula tuduh kami untuk halang kamu. Apa bukti? Takkan kamu dengar dengan Zaid bin Arqam, seorang kanak-kanak. Di kata-kata mereka ini maknanya untuk pujuk Nabi SAW supaya mempercayai mereka ni di pihak kebenaran, dan waktu yang sama tidak menerima berita daripada Zaid bin Arqam yang mendengar berita bahasanya puak-puak munafik ni untuk halal Nabi SAW daripada kota Madinatul Munawwarah. Ayat 2, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Wahai Muhammad, Allah Taala bagi tahu pada baginda, wahyu Allah Taala daripada Jibril, ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka telah mengambil, menjadikan aymanahum, sumpahan, ittakhadhu aymanahum junnatan, satu perisai, satu benteng. Nampak? Jadi mereka sumpah, wahai Muhammad, kami nak saksi engkau lah Rasul Allah, kami puja, kami puji, kami sanjung kamu wahai Muhammad. Jadi mereka ni datang dengan sumpahan yang mana mereka ni di pihak yang benar. Ni ayat ni turun kepada Nabi SAW, wahai, jangan kamu percaya puak-puak munafik ni. Kenapa? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, menghalang mereka daripada jalan Allah SWT, jalan kebenaran. Mereka ni pembohong, pendusta. Zahirnya baik tapi dalam hati mereka ingin untuk musnahkan, maknanya agama Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaddu an sabil innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka lah seburuk-buruk perbuatan yang dilakukan oleh mereka untuk sekat ajaran Islam kepada
sahabat-sahabat di Madinah, kepada puak-puak Ansar khususnya yang berada di Madinatul Munawwarah. Jadi hasrat golongan munafik ni untuk halal Nabi SAW, mereka bersumpah di hadapan Nabi SAW. Sebab itulah di antara sifat-sifat munafik dalam satu hadis Nabi SAW selalu kita dengar ayatul munafik salasah, tanda-tanda golongan munafik ada 3. Pertama, iza hadasa kadzaba, bila mana dia bercakap dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila mana dia wa'ada dia janji, akhlafa dia mungkir janji. Wa iza tumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianatinya. Ini di antara 3 sifat selalu kita dengar di antara tanda-tanda orang-orang yang munafik. Bahkan dalam hadis menyebut walaupun satu tanda pun sudah memadai dikatakan orang itu orang yang munafik. Cakap bohong, mungkir janji, khianati akan amanah. Sebab itulah di dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la imana la amanalah, tidak adalah keimanan yang sebenar bagi orang yang tidak melakukan amanah. Amanah dengan diri dia, amanah pada anak isteri dia, amanah dengan majikannya, amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan amanah dia di dalam mengamalkan maknanya kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanah dia telah mengkhianati Allah Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan munafik ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Nampak? Mereka bawa datang menjadikan maknanya aymanahum, punya sumpahan mereka untuk halang mereka di jalan Allah. Jadi mereka datang kepada kamu, mereka bersumpah, wahai Muhammad, qalu nashhadu innaka la rasulullah, wahai Muhammad, kamu adalah rasul Allah. Kami puji, kami puja kamu, kami sanjung kamu, yang berpedempatan pada kamu. Takkanlah kamu nak mendengar tentang berita yang didatangkan oleh Zaid bin Arqam, budak kecil lagi, belasan tahun. Kamu nak dengar dia ke? Jadi di sini jelas bahawasanya golongan munafik masih lagi nak membela diri mereka. Khususnya Abdullah bin Ubay yang dikatakan kedua munafik di zaman Nabi SAW. Nampak? Allah Ta'ala cerita, wahai Muhammad, zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ayat 3. Wahai Muhammad, golongan munafik ni, zalika bi annahum amanu, mereka sebenarnya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalika bi annahum amanu, mereka beriman pada Allah Subhanahu, summa kafaru, kemudian mereka kufur kepada Allah. Nampak? Jadi iman kufur ni satu perkara yang jelek, yang buruk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di agama kita. Kan golongan munafik ni zahirnya Islam. Sebab itulah banyak ayat-ayat menyebut tentang balasan bagi orang yang munafik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya golongan munafik tadi fid darkil asfali minan nar, di bawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Orang yang syirik, sembah patung-patung berhala, majusi, sembah api, Nasrani dan sebagainya, mereka syirik kepada Allah. Mereka tuduh Allah Ta'ala ada anak perempuan, malaikat-malaikat merupakan anak-anak Allah Ta'ala. Itu tuduhan mereka. Allah Ta'ala murka pada mereka, Allah Ta'ala bakar mereka, tapi tidaklah seteruk Allah Ta'ala azab golongan munafik. Mereka ni memang tak sembahyang pun, tak beriman, sembah patung jelas di hadapan kita. Tapi golongan munafik, mereka sembahyang di zaman Nabi SAW, hadapan lagi, puasa, berbuka puasa bersama-sama Nabi SAW, sembahyang Jumaatnya, sembahyang fardunya, makan sama-sama baginda, bahkan berperang juga bersama-sama Nabi SAW. Tetapi zahirnya Islam, tapi hakikatnya mereka kufur kepada Allah Ta'ala untuk musnahkan Islam. Sehingga di zaman Nabi SAW pernah Sayyidina Umar bagi tahu, sahabat-sahabat ni juga telah menyuarakan hasrat mereka, ya Rasulullah, benarkan kami untuk bunuh, untuk pancung golongan munafik. Ya Rasulullah, benarkan kami untuk bunuh ataupun pancung golongan munafik. Allah bin Ubay ni dengan kuncu-kuncu dia ni. Mereka tahu porak peranda yang berlaku adalah antara Allah bin Ubay, ketua munafik, Abdullah bin Salul.
Abdullah bin Salul ni, Allah bin Ubay bin Salul dia punya turutan kan. Allah bin Ubay bin Salul. Salul ni adalah datuk dia. Jadi untuk memecah belahkan masyarakat, dialah kepala pengatnya. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk bunuh Allah bin Ubay bin Salul ni. Apa jawab Nabi SAW? Aku khawatir jika sekiranya aku keluarkan arahan untuk bunuh Allah bin Ubay bin Salul ni, dia semaya dengan aku, Jumaat dengan aku, ikut berperang dengan aku, puasa sama-sama aku dan sebagainya. Aku takut khawatir kelak golongan kafirin musyrikin akan menuduh, tengok Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Memanglah makan sekali, sembahyang kali, dia sebut orang Islam. Jadi aku takut khawatir aku nak ajak golongan musyrikin beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak ajak mereka kembali kepada Allah, beriman dengan Allah dan Rasul. Aku nak ajak mereka, waktu yang sama mereka lihat yang aku telah membunuh golongan munafik. Jadi aku takut khawatir timbul tuduhan, sangkaan buruk di kalangan puak-puak musyrikin, tengok Muhammad telah membunuh akan kawan-kawannya. Bagaimana kami nak masuk Islam? Muhammad telah memberontak, telah membunuh saudara orang Islam, ada saudara, mereka tahu pun. Jadi aku takut jika aku keluar arahan untuk bunuh golongan munafik, kelak aku khawatir mereka menyangka Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Justru aku menghalangkan mereka daripada mudik, dan aku serah perkara ini kepada Allah SWT yang memutuskannya. Sangka baik, itu sahaja. Walau golongan munafikin sepanjang hari, sepanjang malam, mereka cuba untuk rosakkan rancangan baik baginda sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam peperangan dan sebagainya. Maknanya ada orang dalam yang membukakan rahsia tentang hijrahnya, tentang pakatan sulit untuk melakukan peperangan dan sebagainya terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Taala. Jadi golongan munafik ni adalah yang paling penting, sehingga Allah Taala murka pada mereka fid darkil asfali minan nar, di bawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada pertolongan untuk mereka pun. Walaupun mereka ni orang besar di dunia, ada pengaruh yang kuat, tapi di dunia sahaja balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa-apa yang mereka bawa untuk tolong mereka. Bahkan mereka sendiri pun tidak mampu untuk tolong diri mereka. Kenapa? Mereka golongan zahirnya Islam, tapi dalam hati mereka kufur kepada Allah. Nampak? Apa kata mereka? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wahai Muhammad, kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Betul ke? Wa ma hum bimu'minin. Allah Taala nyatakan tentang sikap mereka, sifat mereka. Yukhadi'un Allah. Yang jelas pada ayat ini, waliyadzubillah, orang munafik sanggup untuk tipu Allah. Tuan dan puan rahimakumullah. Allahu akbar, tabarakallah. Allah Taala ciptakan kita daripada tidak ada kepada ada. Allah Taala tahu selok-belok kehidupan kita, isi hati kita. Nawaitu kita buat baik ke buat jahat ke, tersirat di dalam pengetahuan Allah. Di mana kita berada, Allah Taala Maha mengetahui. Minta maaf, kita boleh sembunyi dengan keluarga kita, dengan anak kita, isteri kita, suami kita, ibu ayah kita, jiran-jiran kita, sahabat kita. Apa kita buat, tempat yang gelap, kita seorang diri dan sebagainya, berdua dan sebagainya, minta maaf, maknanya rahsia antara kita berdua, rahsia di antara mereka yang ada sahaja. Nampak? Yang lain tak nampak. Tapi Allah SWT Maha melihat. Jadi golongan munafik sanggup untuk tipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka sanggup dalam kata dia menipu dayakan Allah yang ciptakan mereka, tahu selok-belok kehidupan mereka, tahu isi hati mereka. Bagaimana Allah Ta'ala menempelak mereka? Wahai Muhammad, munafik ini, golongan munafik ini sanggup tipu Allah, sanggup tipu aku pun. Nampak? Aku cipta mereka, tahu isi hati mereka, mereka sanggup melakukan tipuan terhadap Allah. Yukhadi'un Allah wallazina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 8. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu Allah dan orang beriman kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka tidak mengetahui, mereka tak sedar sebenarnya mereka nak tipu orang Islam, nak tipu Allah, tipu Nabi SAW. Hakikatnya mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Justru untuk orang munafik, Allah terciri dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, di bawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala murka pada orang yang kufur, yang syirik pada Allah, tapi Allah Taala lebih murka kepada orang munafik yang sembahyang bersama-sama Nabi SAW,
puasa sama-sama Nabi SAW, tapi zahirnya Islam, tapi minta maaf hati mereka syirik ataupun kufur kepada Allah Ta'ala. Laknat mereka lebih ada orang yang syirik kepada Allah SWT. Jadi ayat ini sebenarnya mengajar kita supaya lebih kehidupan kita semakin sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di surah Al-Baqarah bagian Allah cerita golongan yang beriman hanya 4 ayat sahaja. Kemudian 2 ayat berikutnya, ayat 6 dan ayat 7 tentang golongan ataupun sifat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih kurang 13 ayat Allah Taala cerita tentang golongan munafik. Nak bagi tahu daripada awal Nabi Allah Adam sampailah umat baginda sallallahu alaihi wasallam, ramai orang yang munafik. Janganlah kamu wahai hamba aku menjadi sebagaimana golongan munafik yang zahirnya Islam tapi hati mereka bencikan Islam. Nampak? Bencikan Allah Ta'ala, bencikan Nabi SAW, bencikan agama Allah. Walhal satu hari nanti pasti dan pasti kamu akan balik jumpa Allah Subhanahu. Justru sama-sama kita usaha pada diri kita untuk lebih di dalam mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan selawat cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah kita, rakan tawanan kita, negara kita Malaysia merdeka, yang mendapat kemerdekaan. Maknanya bukan saja kita merdeka segi zahiriah, bahkan batiniah kita bebas daripada maknanya sesuatu yang menarik kita kepada sifat durhaka, datang kita kepada rahmat, datang kita kepada barakah, datang kita kepada perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dicita-citakan. Dunia ni minta maaf kita belum lagi merdeka. Kenapa? Dalam dunia kita dikongkongi dengan perintah Allah. Tidakkah kita di dunia di dalam penjara? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjaga beriman dan syurga bagi orang yang kufur. Jadi orang beriman di dalam dunia bagaikan di dalam penjara. Di sana ada perintah Allah, di sana ada sunnah baginda, kena sembahyang lagi, kena puasa lagi, kena zakat lagi, kena pergi haji lagi. Seolah kita dikongkong. Tapi bila-bila hati orang beriman, cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perintah datang. Nak sembahyang tahajud waktu malam susah, sembahyang sunat duha susah, nak puasa Ramadan susah. Tapi orang beriman pada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menolak segala-galanya. Bahkan mereka menganggap perintah Allah merupakan satu hadiah bagi mereka. Mereka sanggup tinggal tidur mereka, hujan, lebat, sejuk dan sebagainya, bangun qiyamul lail, sanggup habiskan masa mereka baca Al-Quran, zikir kepada Allah, selawat pada baginda demi cinta kepada Allah Subhanahu dan cintakan baginda Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan ayat 1, 2 dan 3 mengajar kita bagaimana sifat munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu Taala, dan kita opposite, kita lawan sifat munafik. Datanglah kita sifat yang beriman pada Allah, bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sembahyangku, ibadat aku, mati aku, hidup aku untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sekalian, mudah-mudahan kita jumpa di lain kesempatan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan daripada kelemahan saya, yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.